Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Suratul Kahf ayat yang ke-13. Kami akan sentiasa memberitahu kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang telah beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk. Adik-adik yang dihormati dan dikasihi sekalian, beri perhatian kepada ayat ini kerana sudah pasti kamu membacanya pada malam ini. Naqussu adalah bermakna kami akan terus menerus menyampaikan cerita pemuda ini kepada kamu. Orang belajar bahasa Arab, dia boleh membezakan antara qasasna dengan naqussu. Ini membawa maksud Allah akan terus menerus menunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang seperti pemuda Al-Kahfi. Kerana naqussu, dia bukan kami telah menceritakan. Ia bermakna kami akan terus menerus menceritakan. Sehingga kamu akan dapat melihat di hadapan mata kamu adalah pemuda-pemuda yang telah bersikap dengan sikap pemuda Al-Kahf. Maknanya cerita pemuda Al-Kahf bukan sekadar kisah sejarah yang benar. Ia adalah kisah yang Nabi akan lihat sendiri para sahabatnya ada yang muda-muda. Apatah lagi perkataan fityah. Kalau orang belajar bahasa Arab, fityah bukan ma'rifah. Fityah adalah nakirah. Artinya sesungguhnya mereka adalah pemuda. Pemuda mana? Kalau al-fityah maka kita faham pemuda Al-Kahfi. Tetapi bila nakirah, anda telah dibawa kepada satu pengiktirafan daripada Allah akan adanya pemuda-pemuda selepas pemuda Al-Kahfi yang bersikap dan berakhlak seperti pemuda Al-Kahfi. Maknanya ini bukan kisah sejarah yang benar, tetapi ia juga adalah kisah yang akan terus berulang dan berulang sampai hari kiamat. Akan sentiasa ada, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan sentiasa ada para pemuda yang punyai harta, punyai rupa paras, tetapi sanggup ditinggalkan semua itu demi mempertahankan iman mereka kepada Allah. Pemuda Al-Kahfi ketika mereka meninggalkan ketika mereka meninggalkan kaum mereka, dalam poket salah seorang mereka ada duit perak. Anda sendiri mengetahui di dalam Al-Quran, salah seorang bila bangun daripada tidurnya, fab'athu biwariqikum hadhihi. Kalangan mereka ada yang memiliki duit perak. Jadi ini bukan pemuda yang miskin. Ini pemuda yang kaya. Sebab itu dikatakan mereka adalah pemuda-pemuda yang menjadi harapan kepada kerajaan untuk meneruskan perjuangan kerajaan pada waktu itu. Jadi ini bukan calon-calon pemuda dan bukan kebetulan. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang juga ada duit perak quote in quote, iaitu seorang yang kaya. Dia melalui zaman belasan tahun yang kaya raya. Ibunya adalah antara yang paling kaya di Makkah, dan kerana ibunya antara yang paling kaya di Makkah, dia sangat sayang kepada anaknya ini. Dia ada anak yang ramai, tetapi ini satu-satunya anak yang paling dia sayang. Dan anaknya ini adalah antara pemuda paling tampan dari bangsa Arab Quraisy. Dan semua mengenalinya sebagai Mus'ab bin Umair. Beliau telah masuk Islam pada umur 20 tahun. Siapa 20 tahun kat tangan? Umur 20 tahun, lelaki ini telah meninggalkan zaman keseronokannya, zaman berfoya-foyanya, zaman Facebooknya, zaman futsalnya, kerana dia di antara yang mencuri dengar apa yang sedang dibicarakan di dalam rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pada tahun yang ke-7 kenabian, semua sudah maklum, ia adalah permulaan zaman torture, zaman pembantaian, zaman penyiksaan, di mana Rasulullah SAW semakin mempunyai pengikut yang ramai. Jadi Al-Malak, para pimpinan Quraisy mula bertindak. Tetapi salah seorang pemuda yang sering kali akan disebut oleh Quraisy, ini Mus'ab. Tidak ada seorang pun dari kalangan wanita Quraisy apabila melihatnya kecuali akan jatuh hati.
dan dia memakai atar, minyak wangi yang paling, siapa menghidunya pasti akan tumbang. Ini Yusuf alaihi salam dalam bangsa Arab Quraisy. Tetapi beliau akhirnya di antara pemuda yang mencuri dengar Nabi menyampaikan surah Taha, Nabi menyampaikan suratul Kahf, Nabi membacakan surah yang turun di awal-awal Makkiyah, sehingga akhirnya dia dicuri dengar. Dia menyatakan, dia mengetuk pintu dan dia meminta supaya dibenarkan dia untuk masuk dan bertemu darat dengan Rasulullah, dan akhirnya dia menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Masuk Islam pada umur 20 tahun, pada tahun ke-7 kenabian, bermakna dia masuk Islam sebelum peristiwa bulan terbelah. Ini pengajaran besar. Ada orang masuk Islam kerana peristiwa mukjizat bulan terbelah. Tetapi pemuda ini kita kena belajar sesuatu. Dia beriman sebelum peristiwa ini berlaku. Ini menunjukkan dia beriman kerana dia teliti dengan ayat Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kualiti pemuda yang kita mahukan. Iaitulah apabila dia mendengar ayat-ayat Allah, dia akan memberikan telinganya dengan teliti. Dia akan menghayati dan memahami, dan akhirnya dia sujud sajadah. Sekiranya berlaku kepelekan-kepelekan seperti mukjizat, ia adalah nilai tambah yang menyebabkan dia tiada lagi ragu kepada adanya Allah. Tetapi pemuda ini beriman sebelum berlakunya mukjizat bulan terbelah yang disebut oleh para alim ulama sirah berlaku pada tahun yang ke-8 kenabian. Pemuda ini kerana akhirnya dia cuba merahsiakan imannya daripada pengetahuan ibunya. Namun akhirnya mata-mata Quraisy telah membocorkan di Facebook mereka bahawasanya, wahai ibu kepada Mus'ab, anak kamu telah pergi untuk jadi pengganas dengan mengikuti ajaran Muhammad. Dan akhirnya ibunya telah menyeksa anak ini dan menarik segala kemewahan yang telah diberikan kepada anaknya. Dan semua sudah maklum, Mus'ab telah diseksa, ditahan dalam rumah untuk tempoh yang lama. Akhirnya beliau berhijrah. Beliau melarikan diri ke Habsyah radhiyallahu anhu bersama dengan Ja'far bin Abi Talib. Dan akhirnya bila berada di Habsyah, beliau tidak tahan untuk duduk di negara Kristen tersebut. Beliau telah tidak dapat menahan rindu untuk terus berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau daripada Habsyah kembali ke Makkah. Dan pada usia beliau 25 tahun, beliau tidak disibukkan dengan bayar balik peti-petian. Siapa umur 25 di sini? Alumni IIUM ada di sini. Belajar sesuatu daripada Mus'ab bin Umair. Umur 25, beliau telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 25 ni maknanya setahun sebelum Rasulullah berhijrah ke Yathrib. Beliau telah diutuskan sebagai duta kepada Rasulullah untuk mempersiapkan Yathrib sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Syekh Muhammad Ratib An-Nabusi yang saya difahamkan dia datang ke UAE pada petang tadi. Tapi korang tak beritahu, saya begitu marah. Kerana saya tak tahu kehadirannya. Kalau saya tahu dia hadir, saya pasti akan datang. Ini bukan mufassir calang-calang orang. Beliau terkenal dengan tadabbur lebih banyak daripada tafsir. Beliau punya muhasabah dalam tafsirnya, boleh menampar-nampar kita sampai boleh menangis. Kerana beliau tidak mahu melakukan apa yang mufassir lain telah lakukan, iaitu menghuraikan tafsir. Beliau lebih banyak melakukan reflection. Jadi antara refleksi beliau dalam website beliau, tidak ada dalam tafsir, tapi dalam website beliau berkata, sila renung dengan panjang, 1 minit, sila renung dengan panjang bagaimana Mus'ab dan pasukannya boleh menyebabkan Aus dan Khazraj boleh untuk keluar meninggalkan rumah mereka, menyambut seorang lelaki yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka mendengar ucapannya. Dan lelaki itu bukan datang ke Yathrib untuk memberikan perak atau emas. Beritahu saya, kata Nabusi, bagaimana pemuda ini melakukan. Kita tidak tahu berapa penduduk Yathrib pada waktu itu. Anda boleh kata 3,000, 4,000, 5,000. Bagaimana, just bayangkan mahallah di IIUM ini yang tidak pernah mengenal seorang lecturer, tiba-tiba kerana seorang yang bernama Mus'ab, 3,000 pelajar menunggu di pintu gerbang UIA untuk menyambut kedatangan lecturer ini. Tala'al badru alaina. Bagaimana pendekatan dakwahnya? Bagaimana dia tidak pernah berputus asa? Tidurnya mungkin tidak lena seperti kita. Setiap nama-nama besar menjadi sasarannya di Yathrib. Tidak ada satu nama pun kecuali dia dekati.
statistik dalam tangannya, sehingga 1-2 tahun amanah yang diberikan oleh Rasulullah telah menyebabkan orang-orang Ansar telah menjadi Muslim sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah lelaki yang pada usia 29 tahun dia menunjukkan seorang pemuda bukan sekadar semangat sahaja, tetapi mesti berani untuk mati di jalan Allah. Saudara-saudari mengetahui satu ayat Allah, ayat 144 Quran Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ini ayat 144 kalau tak salah saya. Ini adalah ayat yang anda baca, tetapi Mus'ab radhiyallahu anhu, anda tahu ketika dia baca ayat ini, untuk makluman anda, Ali Imran belum turun. Surah Ali Imran belum turun semasa peperangan Uhud. Tetapi ketika Rasulullah terkepung kerana Khalid Al-Walid sudah melakukan counter attack, dan akhirnya para sahabat yang segelintir mempertahankan Rasulullah daripada serangan balas kafir Quraisy. Mus'ab melihat Rasulullah terkepung. Mus'ab memegang panji. Dia tahu dia ada cara untuk mengelakkan orang-orang Quraisy terus memerangi Rasulullah dengan anak-anak panah. Lalu Mus'ab membuat tactical distraction. Dia bawa panji, dia melarikan diri supaya pimpinan Quraisy yang sedang menyerang dan mahu membunuh Rasulullah dapat menyerang dia. Dan dikatakan 70 pedang mensasarkan Mus'ab sebab dia pegang panji. Bila dia bawa panji, ini menunjukkan orang Islam masih kuat. So 70 orang pahlawan Quraisy pergi ke arah Mus'ab untuk pukul dia dan bantai dia. Dan anda sudah maklum, ini fakta sirah. Dia memegang panji dengan tangan kanannya, dikepung oleh 70 orang, akhirnya dipasung tangan kanannya. Dipegangnya dengan tangan kiri, dipasung tangan kiri. Dan setiap kali dipasung tangannya, ucapannya adalah wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad tidak bukan adalah rasul, telah berlalu sebelumnya seorang rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah mati, kalangan mereka sudah terbunuh. Jadi aku hanya meneruskan perjuangan seorang rasul. Lalu bila dia bacakan ayat ini, Allah gazetkan sampai hari kiamat ucapannya ini dengan turunnya surah Ali Imran, iaitulah wa ma Muhammadun ila rasul, dan Allah sambung afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Jadi ini bukan calon-calon pemuda adik-adik, wallahu